ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang sama-sama kita hormati, yang berhormat Ustaz Yohanis Ahmad, adun bagi Dewan Undangan Negeri Pulau Tawa merangkap YDP PAS kawasan Jerantut, yang sama-sama kita kasihi Ayahanda Ustaz Zaharuddin, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang polis, anggota keselamatan, sahabat-sahabat, ikhwah dan akhwat, anak-anak, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan, puan-puan, baik, cuba tanya orang sebelah, apa khabar orang sebelah? Cuba tanya saya. Gelak terus kan? Alhamdulillah, itulah nikmat kita bertanya khabar. Tanya khabar, tadi semua muka serius saja. Tapi bila kita tanya khabar, tak sebab tanya dah gelak dulu. Dan inilah yang kita harapkan, suasana pilihan raya yang kita nak. Relax-relax, tenang-tenang, santai-santai, jangan stres. Sebab politik tak ajar kita untuk jadi stres. Politik tak ajar kita untuk jadi benci-membenci. Politik tak ajar kita untuk bermusuh. InsyaAllah saya akan cuba bawa dalam slot pengenalan ini misi, visi, cita-cita saya setelah diberikan taklifan yang sangat berat untuk bertanding dalam PRU kali ini. Mudah-mudahan menang kalah itu bukan kerja kita, itu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sejauh mana kita berusaha untuk memperbetulkan niat dan kita sama-sama bekerja sama untuk mencari kemenangan demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangunkan rakyat negeri dan negara kita. Baiklah, tadi nampak kena pantun. Walaupun pantunnya entah apa bunyinya, tak apalah, saya cuba sambut-sambut juga. Ya, hadis ni anak murid, tapi anak murid pun beza berapa tahun sangat pun. Masa baru balik grad masters terus mengajar dekat Intis, dapatlah sempat dengan anak-anak murid yang hebat-hebat ni. Alhamdulillah, bangga, kita syukur. Kita ni sebagai pensyarah bukannya ada apa-apa, tapi kita syukur kita kaya dengan anak murid. Dekat mana-mana kita pergi, insya-Allah ada je. Ni musim kempen lagi lah. Tengah kempen, Ustaz nak selfie. Ustaz ingat tak saya pelajar dekat UIA. Ustaz perasan tak? Allah, jam juga kita sebut tidak ingat kan. Tapi insya-Allah sebenarnya saya punya perangai bila jadi lecturer memang suka hafal nama student. Saya rasa puas. Itu saya punya perangai. Sebab kita ada lecture penuh 100 orang ke apa. Tapi dalam tutorial within 15 to 20 students, yang itu masa untuk saya hafal dan saya betul-betul berkenalan. Supaya saya mengajar dengan puas. Sebab saya bukan nak bagi pandai-pandai kau lah. Tapi saya betul-betul orang yang suka mentarbiah. Biar mudah-mudahan kita dah bagi the best effort, mudah-mudahan dia berjaya. Sebab kalau jadi, akhirnya mudah-mudahan rezeki pahala itu mudah-mudahan sampai balik kepada kita. Hidup kita bukan apa tuan-tuan, kita nak bekalan akhirat. Maka begitu juga politik ni, mudah-mudahan ada bekalan untuk akhirat. Tuan-tuan, tadi pantunnya, saya tak nak pantun susah-susah, saya ambil pantun yang mudah-mudah. Sebab tengok tadi YB Ustaz Yohanis bercakap tentang soal qawiyul amin. Saya nak bercakap dalam konteks pantun-pantun Melayu, peribahasa Melayu. Bila Melayu itu berilmu, bila Melayu itu beriman, saya percaya dia akan landing kepada Islam. Sebab Melayu kalau tak landing kepada Islam, dia akan jadi fanatik, dia akan jadi resis. Tapi kalau Melayu itu landing kepada ilmu, Melayu itu landing kepada iman, dia akan jadi sayang semua sekali. Ini yang kita harapkan. Sebab tu tuan-tuan, Perikatan Nasional bukan sebuah parti resis. Dia memperjuangkan semua. Tetapi sudah barang tentu dalam konteks Malaysia yang sangat dinamik ini, kita ada bangsa yang tunjang, yang namanya dulu pun tanah Melayu. Maka itulah merupakan tunjang yang perlu sama-sama kita perkukuhkan untuk memperkukuhkan negara. Tapi dalam masa sama tidak sesekali kita mengabaikan sebagaimana termaktub dalam our Federal Constitution Article 3,
Islam sebagai agama persekutuan. Dalam masa yang sama, agama-agama lain boleh diamalkan dengan harmoni. This is Malaysia. Jangan tiba-tiba ada yang nak cuba merosakkan wajah Malaysia yang sangat cantik ini. Sebab itu pantunnya tuan-tuan, kalau ingin mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Tengok orang Melayu nak cakap pergi tempat mandi, ni baru pembayang, tapi dah ada makna dah. Pertama teluk, kedua pantai. Nak kata tuan-tuan nak pergi mandi, cari tempat yang selamat. Jangan cari tempat yang mengundang risiko. Jangan cari tempat yang berbahaya. Cari tempat yang selamat, yang kurang risiko. Pertama teluk, tempat ada berlindung. Yang kedua pantai. Tasik bahaya. Tempat-tempat yang tak sesuai, jangan. Dia punya jawapan apa dia? Kalau ingin mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau ingin mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Bila renung-renung dari inilah pantun orang Melayu cuba menterjemah ayat Quran yang dalam bahasa Arab itu dalam konteks kita. Kalau nak cakap Qawil Amin, betul, itu ayat Quran dan itulah tafsiran. Tetapi untuk memahamkan masyarakat yang kadang-kadang belum sampai nak pakai ayat Quran yang dalam bahasa Arab sebegitu, ini kebijaksanaan orang dulu, ulama dulu, atau anak-anak murid kepada ulama dulu. Macam mana dia Malaysianize agama itu dalam konteks semasa supaya masyarakat rasa agama sangat dekat dengan diri dia. Dengan dalam jiwa Melayunya ada Islam di situ. Pertama elok, kedua pandai. Bila sebut elok, bukan paras rupa. Paras rupa mungkin ada elemen tersebut. Tuan-tuan kalau tengok Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kalau kita belajar tentang siapakah Nabi-Nabi Rasul, kita akan dapati semua Nabi Rasul memang handsome. Semua smart-smart. Bukan sekadar smart dalam bentuk handsome, tapi appearance dia, penampilan dia, pemakaian dia, memang semua smart-smart. Tak payah ceritalah tentang Nabi Yusuf. Tak payah cerita tentang Nabi Muhammad. Memang itu karakter dan kriteria yang perlu ada pada seorang pemimpin. Dia seorang yang seorang yang mudah didekati. Kita pun seronok tengok mudah-mudahan. Cuma itu level Nabi-Nabi. Cuma bila sebut elok, kita katakan bukan hanya isu itu, tapi elok peribadinya, elok syakhsiah dia. Sebab itu Perikatan Nasional meletakkan tagline PM Best. PM means prihatin. Ini benda yang tak mudah tuan-tuan. Seorang pemimpin yang betul-betul prihatin. Saya bila sebut benda ni tuan-tuan, jangan terus nak cakap saya nak cakap itu saya. Tapi saya nak cakap ini cabaran kepada kami. Bila diberikan taklifan untuk jadi calon, kita kena bekerja, berusaha untuk mencapai that kind of benchmark. Nak sampai kepada seorang pemimpin yang prihatin tak mudah tuan-tuan. Tak mudah. Tapi kalau itulah standard yang cuba diletakkan oleh Perikatan Nasional, kami kena berusaha. Sebab kita semua ingat bagaimana pandemik COVID-19 berlaku. Dan benda ini tidak ada reference. Tak pernah berlaku satu pandemik sebegitu dalam negara kita. Takdirnya pada ketika itu yang menjadi Perdana Menteri adalah daripada Perikatan Nasional. Dan semua kita tahu, kadang-kadang keputusan itu tak popular. Tuan-tuan, sebenarnya orang yang gila popular sangat bahaya. Dia tak sesuai jadi pemimpin. Semua benda nak pakai pemikiran popular, rosak. Ibarat seorang ayah tuan-tuan. Seorang ayah, anak nak supaya anak puji ayah ni sporting lah, ayah ni baik, ikut dia cakap anak, percayalah anak tu akan rosak. Tapi kita perlukan seorang pemimpin yang berprinsip, seorang pemimpin yang berwawasan, seorang pemimpin yang berhala tuju. Sebab itu disebut tentang prihatin. Seorang pemimpin yang betul-betul prihatin, dia akan fikir dalam jangka masa panjang apa sepatutnya yang terbaik pada ketika itu dan masa akan datang untuk rakyat pada ketika itu. Sebab itu takdirnya alhamdulillah, syukur kita telah melalui fasa pandemik COVID-19 yang sangat mencabar seluruh dunia. Tetapi Malaysia alhamdulillah antara negara yang sangat perform di bawah pentadbiran Perikatan Nasional pada ketika itu. Allahu Akbar. Termasuk soal ekonomi dan sebagainya. Kita semua ingat moratorium lah apa benda bagai.
Tapi akhirnya tuan-tuan, kita pun masih ingat macam mana kerajaan yang begitu baik tiba-tiba dijatuhkan oleh kerajaan yang ada dalam tu juga. Yang saya tak berminat nak cerita benda-benda tu. Saya kira semua orang dah tahu. Saya punya pendirian minta maaf. Saya seboleh-bolehnya tak nak sebut benda-benda yang mengundang maki, caci, mengata. Dan minta maaf kalau ada pengunjung ataupun penonton hadirin yang datang dalam ceramah Perikatan Nasional nak dengar orang maki mencarut, minta maaf, mungkin tak berapa nak jumpa. Tapi kita ambil pendekatan Nabi SAW. Nabi bila diangkat menjadi Rasul, dia tak pernah salahkan Abu Jahal. Dia burukkan orang, ini Mekah ni jadi hancur lebur ni sebab Abu Jahal. Abu Jahal perintah, inilah kita dapat. Tak. Dia tak pernah maki Abu Lahab. Dia tak pernah maki Abu Sufyan. Tapi Allah yang laknat Abu Lahab. Yang semua kita baca sampai kiamat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita tak payah nak maki-maki. Tapi Nabi ajar, give some kind of solutions. Bagi solution. Ini jiwa seorang pemimpin yang kita nak. Ada idea. Bukan sembang kari. Tapi idea betul-betul. Yang berpijak di bumi yang nyata. Sebab tu tuan-tuan, kita boleh tengok. Dalam konteks Perikatan Nasional, kadang-kadang ada orang pertikaikan atau persoalkan. Ustaz, saya rasa, ni kan sedang kita jumpa hari ni. Dia begini Ustaz, bisik tu tak usah kira lah. Ustaz, kampung kami memang swing habis Ustaz. Daripada parti ni, insyaAllah semua PM kami Ustaz. Kita dengar memang seronok, tapi sebagai seorang yang berpijak di bumi yang nyata, selagi tak berlaku result 12/8, kita nak cakap besar, kita buat kerja terus. Biar jadi underdog, supaya kita bekerja dengan sebaik mungkin. Walaupun macam-macam, dengan geng-geng NGO, Pekidah lah, macam-macam. Yang sangat positif gelombang dia. Cuma saya tak nak berbangga atau terus ni. Kalau perasaan malam ni tak silap, PMX pun turun ke Sebenyih. Benda yang sangat mengagumkan sebenarnya, sampai ke Sebenyih dia datang ni. Ada apa tak Sebenyih ni kan? Tapi tak apalah, itu kerja dia. Dan kita buat kerja kita. Cuma saya nak katakan tadi, bila kita tengok gelombang-gelombang yang ada itu, mudah-mudahan sangat positif. Tapi dalam masa sama, kerja kena terus kerja. Sebab itu bila ada yang datang tadi, Ustaz, Perikatan Nasional boleh ke nak memerintah? Ada pengalaman ke? Tuan-tuan, jangan lupa, kita duduk kat Semenyih, tak jauh sebelah kita je ada satu don namanya Kajang. Ingat tak apa yang berlaku dalam peristiwa Langkah Kajang? Ni semua animal political animal punya kerja ni. Tak ada kerja, elok-elok orang tu MD nak tukar, keluarkan macam-macam bukti. Tapi bukti tu tak ada. Dan akhirnya menghuru-harakan negeri Selangor yang sangat hebat. Seorang menteri besar yang sangat hebat. Kalau kita boleh susun ranking the best menteri besar di Selangor, silap-silap naik nama Tan Sri Khalid. Tapi bagaimana orang yang kurang bertanggungjawab terhadap politik, kurang memikirkan tentang rakyat, fikir tentang diri sendiri, sanggup buat apa-apa, sanggup buat macam-macam benda pelik-pelik. Cukup-cukup. Saya rasa saya ini tidaklah terlalu muda, tapi saya kira saya nak mewakili suara anak muda. Jangan sampai anak muda terus rasa bosan dengan politik, menyampah dengan politik-politik, nak bergaduh je, menyampah dengan politik-politik penting diri sendiri. Sebab kita bercakap tentang negara. Saya Alhamdulillah ada pengalaman lah, duduk belajar dekat Jordan 8 tahun, Melbourne 4 tahun. Tuan-tuan dekat sana, pilihan raya lah kalau saya nak cakap, tak payah ceramah pun. Sebab TV memang terbuka untuk semua. Bila semua orang masuk TV, tak payah dah ceramah macam ni. Pukul 8 ke 9 katalah untuk Don Semenyih, kita jemput dua-dua Don, sila bagi apa nak cakap. So tak payah nak gantung bendera pun tak payah sangat dah. Dia akan sampai level macam tu sebenarnya politik kita. Sebab semua orang dah ada idea, semua orang dah ada pendirian. Tak payah kempen sampai 2 minggu pun. Cuma tunggu masa je nak election, just pangkah. Tak perlu nak maki, tak perlu nak gaduh. Kalau betul kita bercakap tentang tamadun. Tapi kalau mentaliti kita masih nak cakap pasal rasuah, nak cakap pasal duit, nak cakap pasal apa, memang macam tu lah. Sampai orang punya pening, betul tak betul, betul tak betul, main dengan persepsi. Sekejap kata keluar surat daripada Saudi lah. Sampai bila nak main benda-benda macam ni? Ataupun memang sengaja supaya sampai ke peringkat akhirnya anak muda tinggalkan politik, biar yang tu
Dinosaur terus bekerja untuk merosakkan negara. Takkan itu kita punya cita-cita? Teruk sangat. Atau satu lagi, minta maaf, persepsinya ialah supaya orang yang baik-baik, yang pergi masjid, yang sembahyang, yang berilmu, cendekiawan, akhirnya politik ni kotor, politik ni najis, tak sesuai, aku tak masuk, baik aku mengajar kat universiti. Dan tadi ada satu sekolah, saya semayang berjemaah Zuhur, lepas semayang nak masuk kereta, kebetulan surau itu memang dekat dalam premis satu sekolah. Dia orang panggil, "Ustaz, boleh tak nak masuk sekejap, jemput?" Kata, saya ambil pendekatan sekolah saya tak masuk. Kita sangat menjaga, kita menghormati undang-undang. Tak, Ustaz ni bukan kempen, nak ajak Ustaz masuk. Ni satu contoh. Kata, jangan ambil gambar, jangan apa. Saya kata, saya tak ada masalah sebab saya tak buat apa-apa. Cuma saya tak tahu sistem demokrasi kat Malaysia ni, saya takut cikgu yang nanti kena ambil tindakan. Ni nonsense sebenarnya. Benda tak apa kan, tapi akhirnya jadi takut. Akhirnya apa cikgu-cikgu dia ceritalah berapa aduan nak mengadu, bagi harapan apa semua pasal ni. Last kali bottom line, Ustaz, kami kenal Ustaz, ada pula punya anak murid lah, ada yang memang biasa dengan ceramah kuliah saya. Ustaz, tahniahlah Ustaz sanggup bergelumang dalam dunia politik. Tapi ayat satu dia, cuma pandangan saya Ustaz minta maaf, politik ni ibarat tai cicak. Ni mana bila falsafah lah ustazah dia ambil. Kenapa? Dia ada dua je, hitam atau putih. Tapi Ustaz, hitam ke putih, dua-dua najis. Saya kata kesiannya. Cuma walaupun begitu, dia ada perasaan, tanya Ustaz sanggup nak bersihkan najis. Nampak tak? Ini mindset seorang pendidik yang dia tahu saya bukan suka-suka masuk, dan orang tahu saya tak nak pun jawatan-jawatan politik ni. Saya lebih berbahagia jadi pensyarah. Betul kata Baby, bahagia jadi pensyarah. Jadi pensyarah boleh jadi penceramah, jadi pensyarah boleh jadi motivator, jadi pensyarah boleh jadi penceramah kuliah masjid surau. Bahagia, hari-hari bergulung dengan ilmu. Tapi bila kita duduk dengan ilmu, kita kenal siapa itu Nabi. Nabi tak duduk kat masjid je tuan-tuan. Masjid yang Nabi yang semua orang kata Al-Amin, Al-Amin. Akhirnya bila duduk dalam dunia politik, apa yang orang tak katakan Nabi? Gila, pemecah belah masyarakat, memfitnah. Senang Nabi kena. Itu Nabi tuan-tuan. Yang ni apa pun tak ada. Bersedia. Nampak macam mana? Cuma saya nak katakan, level pendidik pun akhirnya termakan, terkeliru dengan persepsi itu. Walaupun ada sedikit nilai yang mengatakan, mudah-mudahan Ustaz dapat bersihkan najis-najis politik ni. Maknanya dia ada mindset, Ustaz, saya tahu Ustaz tak nak masuk, tapi politik tetap najis Ustaz. Ini realiti. Sebab tu saya rasa memang ini antara benda yang sangat besar, tak mudah. Tapi kalau selagi mana kita tak masuk, tak cuba bersihkan, dia akan terus jadi macam tu. Tu yang akhirnya suka tak suka minta maaf. Tengoklah ustaz-ustaz yang hebat-hebat, ulama dunia pun iktiraf, tiba-tiba kena hina, kena maki sebegitu rupa. Tidaklah itu bukan, it's about character assassination. Nak burukkan karakter tu, supaya jangan tiba-tiba orang-orang yang ada agama duduk dalam tu. Sebab tu saya nak katakan tadi, betul lah, dia kena ada dua asas. Pertama elok, kedua pandai. It's about wisdom. Elok saja peribadi, tapi tak mampu, tak pandai, yang ada qawi dan amin. Dia kena ada qawi, kena ada kompetensi, kena kuat. Yang ni saya takut. Walaupun saya duduk dalam dunia training, kita cakap tentang leadership, macam-macam modul kita boleh deliver, tapi when it comes into practical, dia tak semudah itu. Bagi pula dalam dunia politik Malaysia hari ini yang sangat mencabar. Berapa ramai saya kena, kalau saya ni pensyarah kepada YB, berapa ramai profesor-profesor yang jadi YB dah menjadi mentor kepada saya masa kat UIA. Berapa ramai yang akhirnya jadi macam tu je. Saya tak nak sebutlah nama-namanya. Profesor level memang satu Malaysia kenal, tapi bila masuk dunia politik, kesian. Ini cabaran. Tapi nak tak nak, dia tak boleh berlaku secara one man show. Dia kena bergerak bersama-sama. Sebab itu saya teringat kepada sepotong hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin. Idza nasiya dzakarahu wa idza dzakara a'anahu. Nabi bersabda, Nabi kata, Allah mengajarkan,
kalaulah Allah nakkan bagi seorang pemimpin itu kebaikan, Allah jadikan bagi pemimpin itu pembantu-pembantu yang jujur lagi benar. Kalau pemimpin tadi terlupa, inilah orang-orang yang akan mengingatkan. Kalau pemimpin itu ingat, inilah orang-orang yang akan bantu. Walakin idza aradallahu bi ghaira dhalik, tapi kalau Allah nazira su'in, Allah jadikan bagi pemimpin itu pembantu-pembantu, kawan-kawan yang jahat. Idza nasiya lam yudzakkirhu, kalau pemimpin itu terlupa, semua buat diam je. Wa idza zakar, kalau pemimpin itu teringat nak buat, lam yu'inhu, dia tak bantu pun orang. Tuan-tuan, ini yang kita takut, politik yang sedang berlaku. Pemimpin salah, semua diam. Tahu salah. Tahu salah. Nanti kan tak jadi calon, tak beranilah. 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 Semuanya ni memang duk sempadan. Yang buka sikit aja akan teringat peristiwa tentang komunis yang berlaku di belah Beranang sana, yang sampai akhirnya menyebabkan ada kampung baru, ada kampung Sentosa. Ini semua sejarah. Dan sejarah tak boleh nak dipadam. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, kita pernah ada kerajaan yang baik. Sebab tu kalau cakap tentang politik, Ustaz lawan UMNO, Ustaz kena hentam UMNO kau. Saya kata itu bukan pendirian saya. It's not about muafakat nasional, tidak. Tapi bagi saya, orang UMNO ramai yang baik-baik. Ramai yang sebenarnya rasa kecewa dengan apa yang berlaku. Cuma seorang dua je sebenarnya yang bermasalah dalam UMNO. Takkan disebabkan itu kita nak maki sama-sama Melayu. Takkan nak membenci sama-sama Islam. Patutnya seorang dua je kita sama-sama beri peringatan. Tapi kalau kita datang, ya kita mungkin berbeza. Sebab yang tu termakan dengan persepsi ini, yang ni terkeliru dengan idea ini. Tapi kalau kita boleh duduk bincang, fikir dengan dua besar, buang ego masing-masing, saya percaya benda ini boleh dilakukan. Untuk itu saya nak cuba tanya satu soalan yang sedikit akademik. Boleh tak tuan-tuan? Dia boleh datang pengangan pensyarah. Nak tanya student pula. Boleh tuan-tuan? Esok kerja tak ni? Terus dia cakap nak tanya soalan kerja terus. Muka semua nak jawab anak ceramah. Ayat Quran ada 6,236 ayat. Ada tak ayat yang Nabi tak boleh buat? Surah kahwin, Nabi kahwin. Surah perang, Nabi perang. Tapi ada satu ayat yang Allah suruh, sebenarnya sampai sudah Nabi tak boleh buat. Ayat yang pertama. Apa ayat pertama? Iqra. Apa maksud Iqra? Baca. Nabi Allah jadikan boleh membaca ke tidak? Perasan tak? Punya banyak ayat. Logik kita, pendekatan populis. Ayat pertama, once upon a time, cukuplah. Ceritalah kisah-kisah. Tak. Ayat pertama lagi Allah datangkan dan minta perintah. Baca. From the very beginning, Nabi dah tak boleh buat sebenarnya. Tapi Allah nak kata, Muhammad, engkau yang naik Hira. Engkau nak cari solution. Sebab engkau tak nak salahkan Abu Lahab, dan engkau bukan diajar untuk benci Abu Jahal. Tapi engkau sebagai pemimpin cari solution. Nabi cari solution, bukan daripada dia. Mesti ada ke atas. Nabi cari Allah. Sebab tu Allah bagi jawapan, kena baca. Ini masyarakat yang kita nak bangunkan, ilmu. Ada ilmu, insya-Allah kita tak bergaduh tuan-tuan. Ni daripada semuanya nak pergi
Faham? Nak ikut jalan mana? Oh, tak boleh kita masuk karak. Jalan yang semua salah. Sebab dia hanya tahu satu jalan. Tapi kalau dia ilmu, oh ikut karak boleh, nak ikut muazzam ke boleh, dia ikut macam-macam boleh. Sebab ada ilmu. Dan inilah yang saya takut dalam masyarakat kita dibodohkan dengan segmen-segmen yang akhirnya kita tak nampak the big picture. Akhirnya kita bergaduh. Sebab tu Allah bagi Iqra, ikut logik. Memang Nabi jawab, ma ana biqari'in, aku mana boleh baca. Tapi pandainya datang malaikat Jibril, dia tak marah Nabi bila Nabi kata aku tak boleh baca. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita mungkin ada orang yang tak faham pun apa yang kita nak bawa dalam politik. Dia orang kata kita ni kolot, dia akan kata kita racist, dia akan kata sebab belum faham. Jangan marah tuan-tuan. Kawan-kawan kita dalam DAP, kawan-kawan kita dalam PKR, kawan-kawan kita dalam UMNO, dia orang belum faham. Jangan marah, jangan bergaduh. Jadilah malaikat Jibril yang peluk Nabi bila Nabi kata aku tak boleh baca. Peluk tuan-tuan. Semua tu kawan kita, warga negara kita, kita sayang semua. Peluk. Iqra, baca. Nabi jawab, ma ana biqari, betul aku tak boleh baca. Bila tak faham, kena panjang sikit, buat ceramah kelompok. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca bukan dengan logik kau, baca bukan dengan nama kau, tapi baca dengan nama Tuhan kau. Mesti engkau jadi pemimpin, jangan sibuk nak bawa nama kau. Nama kau tak penting. Kau jangan jadi pemimpin nak memperkenalkan diri sampai seolah-olah kau yang paling penting. Mesti jadilah pemimpin yang ajak manusia kenal Allah. Allah yang akan bagikan segala-galanya, bukan kau. Kau tak ada apa. Dan cuba bayangkan semua pemimpin, akhirnya it's not me, ni semua daripada Allah. Ekonomi hebat, bukan sebab aku, bukan formula aku, ni Allah yang bagi. Kita ikut cakap Allah, kita ikut sunnatullah, ikut sistem ekonomi yang betul, cara yang betul, berintegriti, Allah bagi semua. Tapi kalau masing-masing nak mendapik dia, ini aku, gaduh. Oh, ni parti aku je, parti lain bodoh, gaduh. Tapi kalau masing-masing, aku mungkin ada kelebihan bakmi, kau ada, jom kita combine. Inilah namanya politik penyatuan ummah. Yang ini yang kita nak. UMNO ada banyak pengalaman kelebihan. PAS, oh jadi pembangkang lama. Apa yang orang tak buat kat PAS? Cuma tuan-tuan, siapa yang tak pernah berkawan dengan PAS? Semua kita dah kawan. Macam-macam orang kata. Tapi Alhamdulillah, selagi mana PAS pegang agama Allah. Sebab tu kita katakan tadi, ayat pertama tak logik Ustaz. Nabi tak boleh baca. Tapi rupa-rupanya bila Nabi letak, there is something beyond logic, namanya iman. Allah bagi semua dekat Nabi. Arab yang semua kita tahu bergelar Arab jahiliyah, tiba-tiba berubah wajah menjadi khairul ummah. Arab dan jahiliyah, kita tak pernah dengar Melayu jahiliyah. Melayu kita okey, Melayu kita lembut. Bayangkan tuan-tuan, Melayu ini pegang agama Allah. Kalau Arab yang macam tu menjadi sebaik-baik ummah, takkan Melayu tak boleh. Sebab itu kalau buka sejarah juga, tengok apa yang berlaku kat Melaka. Sebelum para Mesuara, Melaka tak ada apa. Tapi bila para Mesuara masuk Melaka, dia masuk Islam, dia perintah Melaka dengan Islam, sambung dengan Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah. Apa yang berlaku kat Melaka pada masa itu? Bukan jadi negeri atau negara, empire yang bukan kecil-kecil, sangat hebat. Dan kebetulan kita berada di bulan kemerdekaan. Melaka yang hebat itu bagaimana tiba-tiba jatuh? Bukan tiba-tiba. Bila Melayu sama Melayu berpecah, Melayu sama Melayu termakan fitnah. Bukankah itu yang berlaku akhirnya dengan Sultan Mahmud Shahnya, dengan apa nama orang kelilingnya, yang sebiji dengan apa yang hadis Nabi sebut tadi, yang akhirnya memudahkan Alfonso di Albuquerque masuk. Jangan nak gaduh salahkan Cina, tak. Jangan cepat nak salahkan India, tidak. Muhasabah kita sama kita dulu. Sebab kekuatan ada dengan kita. Tapi kalau kita ada pemikiran resis, cepat ni salah Cina, ni salah India. Tak, Islam tak macam tu. Melayu tidak macam tu. Kita diajar untuk muhasabah diri kita, untuk kita bangkit sama-sama. Sebab itu, disebabkan kesilapan, termakan fitnah, berpecah belah, Melaka yang bukan merdeka 60-70 tahun tuan-tuan, 110 tahun.
5, 11, 11 akhirnya jatuh. Bukan satu penggal macam itu tuan-tuan. Bukan 5 tahun. 450 tahun di bawah penjajahan. Portugis, Belanda, British, Jepun. Na'udzubillah. Dan jangan cakap benda itu tak boleh berulang. Kalau kita yang mencari kelemahan tersebut, muncullah di hujung-hujung 1920-an, 30-an, ulama-ulama balik daripada Timur Tengah, ambil semangat, ini kewajipan berpolitik. Ulama-ulama yang mengajar orang Melayu, tak boleh sampai bila kita nak macam ni. Kesedaran politik itu datang dengan perkataan wajib berpolitik. Bukan bermaksud nak suruh benci musuh, tak. Kita kena sedar, kita ada bumi kita, kita ada tanah air kita untuk sama-sama kita bangunkan, sama-sama kita jaga. Alhamdulillah 1957 Allah kembalikan balik. Takkan kita nak biarkan benda itu berlaku lagi? Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, kita buat politik baru. Politik yang kasih sayang, kasih mesra. Sebab tu Nabi, akhirnya semua kita tengok, ni kita baru sambut hijrah. Apa Nabi buat? Politik penyatuan ummah. Nabi orang Mekah, pergi ke Madinah berhijrah. Tapi sebelum dia pergi dengan penuh strategik, Nabi satukan Muhajirin dengan Ansar. Orang Mekah, orang Madinah bersatu. Sebelum itu orang Madinah sama orang Madinah, Aus dan Khazraj yang bergaduh 130 tahun bersatu. Dan bila semua bersatu, Nabi masuk Madinah, Nabi tak minta jawatan. Orang ramai-ramai yang angkat Nabi menjadi ketua. Dan akhirnya bila orang Islam bersatu, yang bukan Islam di bumi Madinah, yang majoriti pada ketika itu, bersatu dengan orang Islam. Ini baru betul-betul madani. Semua hidup dengan penuh kasih sayang. Orang Islam rasa bertanggungjawab atas nama agama. Yang bukan Islam sama-sama kasihkan negara. Akhirnya sama-sama hidup harmoni. Dan inilah cita-cita kita tuan-tuan. Saya doakan mudah-mudahan kita boleh bermula dengan semuanya. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita kembangkan ke seluruh negeri Selangor. Dan mudah-mudahan kita kembangkan ke seluruh Malaysia. Cukup-cukuplah politik kata, mengata, benci-membenci. Sebab semua itu kawan kita. Semua itu jiran kita. Semua itu saudara kita. So, seru diri saya tuan-tuan, jom sama-sama kita satukan kembali saf. Kita satukan hati-hati kita. InsyaAllah Allah akan angkat kita semua. Allah angkat ekonomi kita. Allah turunkan kos sara hidup. Mudah-mudahan pada ketika itu, akhirnya, it's not about somebody, it's about Allah. Allah lah yang akan bantu kita. Muslim ke non-Muslim, Allah akan bagi semua sekali. Dan itulah cita-cita politik kita. Politik Islam yang akhirnya mengangkat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar semua? Tanya orang sebelah, faham tak apa dia cakap tu? Tanya orang sebelah lagi, agak-agak tahu tak nak pilih siapa pilihan raya nanti? Okeylah, sebagai penutup, boleh penutup boleh ni? Sebagai penutup, jom tuan-tuan kita buat jari macam ni. Boleh tak? Kalau nak undi, ambil jadi macam ni tau. Nak undi tu, nombor dia, calon nombor dia. Tapi untuk malam ni buat macam ni tuan-tuan. Boleh? Okey, sekarang bulatan tu letak kat mata. Okey, sekarang cari mana YB Pulau Tawah. Cari muka dia, nampak tak? Takut esok dia dah balik dah kan. Tengok lama-lama sikit. Siapa anak murid, siapa lecturer macam dia tu berlaku kan. Tak apa, itu semua khayalan optik tuan-tuan. Tapi dia bukan calon. Cari kat mana calon yang nombor 2 untuk dia semua. Cari ke mana satu. Dah nampak dah? Nampak jelas dah, nampak kan? Jangan tertukar orang dah ni. Okey, sekarang ni dengan jari dekat mata tu, teruskan. Kena istiqamah tuan-tuan. Okey, sekarang bulatan tu jom kita letak sama-sama. Letak dekat dagu masing-masing tuan-tuan. Dagu tuan-tuan. Tinggi sangat dagu tu. Dagu kat mana tuan-tuan? Kesian, pening kan? Sekadar nak kata tuan-tuan, inilah orang putih kata, kalau kita nak buat sesuatu, jangan jadi pening. Walk the talk. Action speaks louder than words. Betul? Saya do action, jari kat mana? Saya cakap kat mana? Huru-hara jadi rakyat jelata. Apa khabar semua? Sebab tu tuan-tuan, cakap biar jelas. Jadi pemimpin jangan menyebabkan masyarakat keliru, pening. Kau nak cakap apa sebenarnya? Kejap macam ni, kejap macam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan jadi pemimpin, tak jadi pemimpin, kita semua mudah-mudahan cakap biar serupa bikin. Dan mudah-mudahan kita ada orang sentiasa ingatkan. Macam tadi lah,
Dagu ustaz. Ustaz cakap dagu tegur. Nak tegur ustaz tu contoh. Tak kira lah dia ustaz pun dia manusia. Kalau dia buat silap, tegur dia tuan-tuan. Tegur dengan penuh kasih sayang. Macam mana nak belajar? Kita solat tuan-tuan. Cuba bayangkan esok sembahyang subuh. Subuh berapa rakaat? 2. Tiba-tiba dia sembahyang 3 rakaat. Tuan-tuan nak buat apa? Diam je ke? Ustaz tu ikut je 3 rakaat. Imam tak batal, kita yang batal. Sebab tu apa caranya nak tegur? Tuan-tuan tegur macam imam. Imam bodoh gitu. Ataupun undur, imam undur gitu. Macam biasa dengar ya. Islam dah ajar tuan-tuan, kalau imam tersalah, tegurlah dengan nama Allah juga. Bukan nama kita, bukan nama dia. Kita tegur subhanallah. Akhirnya imam bukan bodoh tuan-tuan. Aku silap. Dia tak sebut pun apa silap dia. Tapi dia tahu dia tersilap. Dia akan perbetulkan. In fact, dia akan berterima kasih kepada orang yang tegur. Dia tak akan marah dan tangkap orang yang tegur dia. Apa khabar semua? Mudah-mudahan tuan-tuan sama-samalah kita hidupkan budaya yang Islam dah ajar sangat cantik. Disebab politik, tapi dengan cara yang sangat halus. Sekiranya kita nampak keindahan agama Allah, tuan-tuan, jom sama-sama kita sebarkan keindahan agama untuk semua. Bukan sekadar untuk politik, tapi sebagai kehidupan kita yang sepenuhnya is about our lifestyle. Sekian, yang baik semua daripada Allah, yang salah, silap, kurang, itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Takbir.